Okay, hai, Assalamualaikum. So, kita nak continue dengan chapter 7, Inequalities, part 1, KSSM Mathematics Form 4. So, kita akan go through part by part. Okay, so ini part 1 . Okay, saya ada kat mana ni? Dekat PSI kan? Okay, so rindu kat sekolah tak? Okay, so kita tengok one by one. Okay, ready? Okay, so this is the linear inequalities. Okay, chapter 7. So from this, we have two subtopic here. We have linear and we have equalities. Okay, so from the words linear. Linear kita dah belajar hari tu. Unknown dia mesti highest power of the unknown x. Contoh x mesti power of 1. Okay, kalau kita ada selain daripada x, kita ada y. Y pun mesti unknown dia 1. Okay, for example, linear inequalities. So linear, so y equal to x plus 3. So ini nama dia linear. Okay, linear. Okay. Okay, next kita ada inequalities. How about the inequalities? Inequalities means inequalities maksud dia adalah tak sama lah. Okay, so lawan dia equal. Equal ni lawan dia adalah inequalities. Okay, versus dengan inequalities. Okay, versus inequalities. So kalau kita ada sama dengan, nama dia equal. Kalau inequalities, kita ada simbol greater than, less than, or equal. So ada 4 simbol kat sini. So the word link here, we have inequality, linear non-negative variable, simultaneous. So the word simultaneous sebelum ni, siapa yang tak faham, so memang kena ulang balik lah simultaneous. Then we have converse, transitive, additive inverse, and multiplicative inverse. Oh, tersusul Okay, then we have example for body weight. So ingat tak body weight, mass index ataupun BMI. Formula BMI. Macam mana formula BMI? Formula BMI, PJ dah belajar kan formula BMI. Formula BMI ialah weight in kg divided by mass. Salah, mass weight lah kan. Weight in kg divided by height. Height dia mesti dalam meter dan height ni adalah kuasa 2. So boleh check BMI kamu. Okay. So kalau kamu obese, kamu lebih besar atau sama dengan 3.0. Kenapa ada beza equal tu? Equal tu maknanya sampai dia 30 nilai dia kamu adalah gemuk. Okay. Kalau underweight below 18.5, kalau ini tengah kelas. Tu cikgu Sada datang lagi. Okay. Tengah rakam. Tengah kelas. Okay. So tengok body mass index kamu masing-masing. Okay. So it's about linear inequalities. Awak kau tak belajar, kita tak tahulah. Okay, next. Okay, kenapa kita nak buat inequalities ni? Inequalities ni datang apabila kita ada perbandingan antara dua value. For example, if you have phone. Okay, phone A, we have 1,400. And then phone B, we have 1,600. So, bila nilai dia tak sama, okay, antara phone A dengan phone B, so bolehlah kita buat inequality. So, kita nak kat sini compare. Compare the value of numbers, nak describe inequalities dan akhir sekali kita nak form algebraic inequality. So ada 3 benda kat situ yang kita nak buat. Okay, yang pertama compare. Okay, yang pertama compare. Yang kedua describe. And last one is, kenapa tu saya teacher macam ni buruk tak apalah kamu tengok kat sini. Compare, describe dengan last sekali form algebraic. Okay, so kat sini you ada phone A dengan phone B kan. Jadi untuk phone A lagi mahal ke lagi murah? Lagi murah kan? Jadi phone A less than. Macam nak tahu perkataan less than dengan equal than? Kalau teacher ingat dekat yang sini. Dekat muncung ni less than. Okay, muncung ni less than. Yang siapa yang mahal? B kan? So yang mulut besar ni B. Okay, ni pun sama. Bila ada perbandingan antara berat belah kiri dengan belah kanan, so kita boleh buat perbandingan dan wujudlah inequalities. Okay, so wujud inequalities bila kita ada satu nilai yang tidak sama. Okay, dia buat perbandingan. Okay, next. Let's look at the comparison, the values of numbers in a number line. So we have two number line here. Okay, now we want to compare between -2 and 3. Always remember the value at the right hand side. Okay, right hand side mesti lebih right hand side. Okay, right hand side mesti lebih besar daripada sebelah left. Okay, so kat sini 3 lagi besar daripada -2. Kosong ni akan jadi
perantara dia lah. Okay. Actually integer ni ada 3 jenis. Kalau you remember, integer ada 3 jenis. Yang pertama apa? Positif. Yang kedua negatif. Yang ketiga adalah zero. So zero ni dia punya landasan. Okay. So bila sebelah kanan tu dia lebih besar daripada sebelah kiri. Okay. So kat sini kita nak buat simbol macam mana? Negatif tu less than ke greater than? Dia mulut kecil dia kata. Yang mulut kecil letak dekat sebelah kecil lah. So negatif tu less than 3. Okay, boleh juga kita kata 3 greater than negative 2 pun boleh. So ada dua cara kat sini. Okay, this one buat negative 7. So kita nak compare negative 7 dengan negative 2. Siapa yang lagi besar? Okay, negative 2 kat sini. Siapa yang lagi besar? Negative 7 lagi besar, lebih kecil daripada negative 2. So kita boleh buat macam ni. Ataupun kita boleh buat negative 2 greater than negative 7. Okay. So negative 2 less than 7 and negative 2 greater than negative 7. Inequalities. Kenapa dia inequalities? Sebab kita buat comparison antara dua nilai. Okay, boleh? Boleh kan? Senang. Okay, next. We want to describe inequality and form algebra inequality. So tadi kita dah tahu simbol ada dua tadi. Greater than. Ni simbol dia. Greater than. Yang kedua adalah less than. So kita nak describe dia. Okay, nak describe dia, first kali you read the question carefully. Based on the number line, describe the relationship between y and 12 is by using greater than. So, bila perkataan greater than, always remember macam ni. Okay, then kita nak buat apa? Form an algebraic inequality for the relationship. Okay, soalan yang kedua pula, between 3 and b. Always remember right hand side always greater than left hand side. So, yang kat sini less than. Bila less than, mulut dia macam tu. Form an algebraic inequality for the relationship. Okay, so relationship kat sini greater than. So saya dah kata tadi, yang sini letak greater than macam ni lah. Greater than. So siapa yang besar kat sini? 12 lah. So 12 greater than y. Kenapa tak nak? 12 is greater than. Tak apalah, dia tak nak kat situ. Kita padam yang kat sini . Kita padam yang kat sini. Padam yang kat sini. Okay, 12 greater than y. So kita terloncat pula. 12 is greater than y, ataupun kita boleh tulis dalam bentuk ayat lah. 12 is greater than y. Okay. Okay, next question. 3 dengan b. Kita sudah tahu kita nak buat simbol ni. So siapa yang lebih kecil? 3 kan? So 3 less than b. So kita boleh tulis 3 is less than b. So boleh? So kita dah dapat comparison antara dua nilai daripada number line. Okay? Senang ke mudah? Mudah kan? So ini yang pertama tadi dan ini yang kedua. Okay? Next question. Fill in the boxes with the symbols the greater than or less than by using a true statement. So kita nak jadikan dia true statement. Tengok soalan. Nak jadikan true ke nak jadikan false? Okay, greater than or less than. Okay, tengok negative 6 dengan 0. 0 dekat sebelah kanan daripada negative 6. Jadi kita terus letak simbol yang besar dekat kosong. Okay, square root of 4.5 ni tekan calculator. So you akan dapat lebih kurang 2 point something. Okay, bila 2 point something, so lebih kecil lah. Okay, next. 1/7 dengan 1/4. Yang ni pun tekan kalkulator. 1/4 0.25. Yang ni 1/7 lebih kecil lah. Okay, so yang kecil letak dekat muncung. Okay, this one not in the same unit. When you have not in the same unit, so tukar pada unit yang sama. 10 cm jadi 100 mm. So kita buat comparison antara unit yang sama. Tak boleh compare unit yang tak sama. Awak nak compare kilogram dengan gram. Tak boleh lah. Okay. Ataupun nak compare kilogram dengan milimeter. Tak boleh. Awak kena compare benda yang sama. Okay. Makhluk yang sama. Manusia dengan manusia. Tak boleh manusia dengan kucing lah kan. Okay. So 100 mm, 50 mm. Siapa besar? 100. So mulut besar letak dekat besar. Okay. Okay, next. 0.42, 0.072. Siapa lagi besar? 0.42. Wah, senang sangat ni. Okay, ni pun sama. 1.6. Okay, 1.6 kita akan dapat 1,600. Kenapa teacher cepat je dapat? Sebab teacher dah hafal. 1 kg adalah 1,000
gram. So, bila kita ada 1.6, gerakkan 1, 2, 3. So, dapatlah 1,600 gram. Jadi, siapa besar? 1,600. Mulut besar duduk dekat tempat yang besar. Mulut kecil ambil dapat ujung muncung dia. Okay? Boleh? Senang je. Okay, next. Is greater than or equal to. Tadi you dah belajar perkataan yang greater than, less than. Tapi ni ada pula perkataan equal to. So, bila ada perkataan equal to tu, dia termasuk nilai tersebut. Okay, Fatimah earns overtime pay when she works at least 9 hours a day. If T is the number of working hours per day, describe an equality based on the situation above by using a greater than or equal to or less than or equal to. Okay, if T is the number of working hours, so dia kena at least. Perkataan at least, sekurang-kurangnya 9 jam satu hari. So, by using is greater than or equal to, ataupun is less than or equal to. So, kita nak ambil yang mana? At least. So, dia kena kerja lebih daripada 9 jam ke kurang daripada 9 jam? Mestilah lebih kan, sebab dia nak at least. Sekurang-kurangnya, awak mesti buat kerja, mesti hari kelas sekurang-kurangnya 9 jam. So, mesti lebih daripada atau sama dengan 9. Okay, so T tadi dia punya masa. Okay, T tadi dia punya masa. So, jawapan untuk T is greater than or equal to 9. Okay, represent the quantity on a number line and hence form an algebraic entities for the relationship. So, untuk yang pertama ni tadi sebenarnya kita buat dalam bentuk ayat. Okay, T is greater than or equal to 9. Okay. Untuk B pula, represent the number line and hence, okay dah. Ni, so ini jawapan untuk yang pertama A tadi. So, untuk yang kedua B tadi, kita nak represent in a number line. So, boleh buat, inilah satu. Tak payah buat banyak-banyak lah. So, tiba-tiba buat 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So, kita nak T is greater than or equal to 9. So, buat dekat 9 ni, dia nak lebih besar kan? Okay, ada sama dengan tak? Ada. So, bila ada sama dengan, dia termasuk nilai ni. Okay, so ini T is greater than or equal to 9. So, kita labelkan siap-siap. T is greater. Okay, nampak macam tak cantik yang tu. Kita tambah lagi dia punya number line. Okay, maksudnya 9, 10 jam kerja, 11 jam kerja, 12 jam kerja dan sebagainya. Okay. Okay, maksudnya T greater than or equal to 9. Kalau rasa tak nak buat daripada awal pun, tak apa. Okay, kita just ambil daripada 8 ni lah paling sikit 8 lah kan. Janganlah sikit sangat. Okay, so boleh. Okay, and hence form algebraic for the relationship. So, dia punya algebraic tadi adalah T greater than or equal to 9. Okay, senang kan? Senang ke mudah? Mudah. Okay, next. Describe an equity based on each of the following situation by using is greater than or equal to, less than or equal to. The road sign shows the load of a lorry that is allowed to cross the bridge. So, pernah nampak kan dekat jalan raya ada sign ni, siapa yang berat 8 tan ni tak boleh lalu bridge tu, nanti roboh kan. Okay, represent the inequality on a number line and hence form an algebraic equity for the relationship. So, ada dua perkara kita nak buat kat sini. Kita nak buat number line dan juga nak buat relationship. Okay, so kita buat yang A dulu Untuk yang pertama, lori ni tadi kan. Okay, kita bagi dua lah ni untuk A, ni untuk B. Okay, untuk A tadi, lori tadi M. Okay. So, dia, M ni dia punya berat dia. M dia allowed the road sign that is allowed to cross the bridge. So, dia boleh 8 tan. 8 tan boleh. Kalau 9, tak boleh. So, mesti less than or equal to 8. 8 boleh lagi. 9 dah tak boleh. Okay. So, M less than or equal to 8. Buat number line macam mana? Buat number line lah. 8, 7, 6, 5, 4. Okay, so letak tanda ni, saya buat shaded. Kenapa ada bold? Sebab 8 boleh lagi. Kalau 8 tu tak termasuk dalam nilai, so kita tak boleh shaded kan 8 tu. Okay, B. The age of T to vote is 21 years old. Okay, 21 years old baru boleh vote. Okay, 21 years old. So, umur 20, 21,
22, 23 dan sebagainya. So start daripada 21 dah boleh vote. Okay, so kita boleh letak sebagai the age T kan. T is greater than or equal to 8. Okay, senang je kan. Okay, so as a conclusion for the symbols of greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. So we have to remember the keywords here. So ini adalah inequality, di perkataan equal, kita ada perkataan equal dan kalau not equal. So bila not equal, kita ada larger than, smaller than. Okay, so always remember yang muncul ni letak nilai yang kecil. Okay, yang besar nilai yang besar. Okay, so kat sini saya nak you salin dalam buku nota lah. Okay, cantikkan sikit, tampalkan sikit dekat dinding. Always remember, bila perkataan maximum, okay, dia mesti less than or equal to. At most. At most ni pun sangat penting lah. Okay, maximum ni contoh, okay, maximum pelajar yang masuk dalam kelas ni saya nak maximum 10. Okay, so bila perkataan maximum 10, maknanya 10 orang dan ke bawah. Okay, contoh maximum 10. Okay, maximum 10 yang boleh masuk dalam kelas saya. Maksimum yang boleh masuk 10 pelajar attend kelas. Okay, maksimum pelajar 10 pelajar attend the class. So, the class. So, kita akan dapat X less than or equal to 10. Mesti ada perkataan equal sebab 10 tu boleh lagi. Okay, at most. So, at most pun sama. Mesti berguna perkataan less than or equal to, not more than. Okay, not more than. Tak boleh lebih daripada 10 orang yang pergi ke Melaka. So, mesti less daripada 10. So, letak less than or equal to. Smaller than. So, kamu tengok setiap satu ni dan cantikkan dalam buku. Okay, so graphing inequality on a number line. This value is included in the solution. Okay, so kalau tak tanda tu ada bold, dia termasuk nilai tersebut. Kalau tak ada tanda bold, tak termasuk. Okay, kat sini saya contohkan sikit lah. Okay, kalau kita ada X greater than or equal to 7. Ada perkataan equal, so included kan? So ada macam ni. Tapi kalau X greater than 7, in a number line, dia tidak ada shaded region kat situ. Okay, so itu beza dia. This value is not included. Jadi X ni akan bermula dengan daripada 7, 8, 9. Tapi yang ini pula, bila not included, X greater than 8, 9, 10 dan seterusnya. Okay, boleh? Okay, next kita ada tu je. Okay, untuk subtopik yang pertama. Okay, thank you very much. So, semoga kamu faham dan boleh buat lebih baik. Okay, bye.